Kita sebutkan semalam, ayat ni ayat mengenai kejadian manusia. Ayat mengenai bukan hanya kejadian manusia tetapi kejadian makhluk ini, supaya kita melalui jalan yang betul untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenali Allah Subhanahu wa taala menerusi kesannya, menerusi makhluknya, dan mengikut yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia jika dia mengenali Allah dengan Allah juga, dia mengenali Allah, maka dia tak kenal Allah. Dia tak kenal. Dia mengenali Allah dengan Allah. Ini salah. Ini falsafah yang tak boleh selesai. Tak boleh selesai. Manusia boleh mengenali Allah dengan jalan yang diberitahu Allah dan dengan melihat kepada kesan-kesan, tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Selesailah mengenai manusia dijadikan daripada tanah, kemudian daripada setitis air benih. Beralih pula kepada firman-Nya, summa ja'alakum azwaja, kemudian Allah jadikan kamu pula berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan artinya ada laki-laki, ada perempuan. Laki-laki ada ketentuannya, perempuan juga ada ketentuan yang khas baginya. Masing-masing ada ketentuan. Ketentuan masing-masing sama ada dari sudut pemikirannya, akalnya, bentuk badannya, dan jiwanya, dan pergaulannya. Ini berbeza. Lelaki ada caranya, ada reka bentuknya yang khas. Demikian juga perempuan mempunyai reka bentuknya yang khas, sesuai dengan kedudukannya yang dicipta Allah untuk menjadi seorang ibu, dan sesuai dengan seorang laki-laki yang dijadikan oleh Allah untuk mencari rezeki. Jadi untuk mencari rezeki pastinya lah tenaganya lebih kuat, badannya lebih besar, makannya lebih banyak. Dan lagi laki-laki pula bentuk badannya khas, dengan jiwanya yang lemah lembut, sesuai dengan reka cipta yang sesuai dengan dia sebagai seorang ibu untuk mendidik anak. Begitu. Kemudian dia ada pulanya yang bersama, al-qawasim al-mushtarakah, pembahagian yang sama-sama ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan tanggungjawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penentuan-penentuan yang berupa kemuliaan, sama-sama dimuliakan. Laki-laki dan perempuan sama-sama dimuliakan, sama-sama disediakan tempat pembalasan, sama-sama memikul tanggungjawab dari seluruh akidah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia laki-laki dan perempuan ada perbezaan dan ada persamaan. Perbezaan sesuai dengan penciptaannya dan matlamat dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada perbezaan dan persamaan ini, kita dapati sebarang usaha untuk menempatkan laki-laki pada tempat perempuan dan perempuan di tempat laki-laki adalah satu usaha yang sia-sia. Tidak boleh sama sekali orang laki-laki mengambil tempat orang perempuan mengambil tempat pada orang laki-laki. Tuhan tidak jadikan begitu manusia ini. Tuhan tidak jadikan. Jadi mempersamakan di antara laki-laki dan perempuan bukan dari ajaran Islam. Bukan Islam, itu mungkin daripada barat, mungkin datang daripada sesiapa yang ahli falsafah, mana-mana ahli falsafah yang tidak mempunyai hubungan dengan Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal-hal yang seumpama ini kerana kesilapan dalam penentuan tugas, dalam layanan, dalam memahami hakikat laki-laki dan perempuan, menjadikan dunia ini rosak sebenarnya. Rosak, ifsad, merosakkan manusia dan merosakkan dunia ini, peraturan hidup manusia. Akhir-akhir ini kita dapati perbezaan ini cuba dileburkan, dihapuskan sempadan di antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki boleh mengambil tempat perempuan dan perempuan boleh mengambil tempat laki-laki. Itu begitu. Sekalipun sempadan ini masih ada, tapi banyak yang sudah dirombak.
yang sudah dirombak. Jadi sebagai rekas yang kita sebutkan, ciptaan ilahi bukan hanya dinyatakan disesuaikan menerusi bentuk badannya, tabiat hidupnya, jiwanya, bukan hanya setakat itu, tetapi Allah menyatakan bidang-bidangnya. Bidang-bidangnya, ini perempuan, ini orang lelaki, hak orang lelaki. Kita jangan pergi lebih jauh. Lebih jauh ini persoalan negara, persoalan umum. Tidak. Kita ambil sajalah tugas dia dalam rumah. Kalau laki-laki ini, laki-laki dan perempuan, dia mahu bersama, mahu menjadikan tugas bersama, menentukan hasilnya, menentukan yang mana nak dipilih, putih ke, hijau ke, merah ke, dia tidak akan selesai sama sekali. Dia boleh membawa peranda disebabkan hanya kerana kain lansir, kerana cat rumah umpamanya. Ini perkara yang ringan kita lihat, tetapi jangan dipandang ringan, tapi perkara itu besar sebenarnya, kerana dia berkaitan dengan jiwa manusia, berkaitan dengan perkara-perkara seni yang biasanya perkara ini ditentukan oleh orang perempuan, lebih banyak mementingkannya daripada orang laki-laki sepatutnya. Kita pergilah seterusnya pulanya. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja. Kemudian Allah jadikan kamu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmih. Wa ma tahmilu min unsa, dan tidak pula satu-satunya melahirkan anak yang dikandungnya melainkan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak suka terjemah dan tidak ni. Ma itu bukan makna tidak. Wa ma tahmilu min unsa, ma dia makna dua. Ma makna barang satu, ma dengan maknanya tidak. Tidak. Dua makna. Tapi ikut sesuai dengan keadaan. Sesuai. Di sini tidak sesuai, ma tahmilu min unsa, tak sesuai, ataupun sesuai tapi jauh sikit. Kita terjemahnya ma tahmilu min unsa, apa perkara yang dibawa oleh orang perempuan, wala juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahmilu ni yang dikandung, bukan yang dibawa saja. Ma tahmilu, barang yang dikandung oleh orang perempuan. Kandungan di dalam yang dibawa kandungan seorang ibu kita tahu kandungan itu anak laki-laki, boleh diketahui barangkali laki-laki dan perempuan. Tapi banyak lagi yang manusia tidak ketahui pada bayi yang dikandung oleh seorang ibu. Banyak perkara yang dia tak tahu. Ma maknanya apa yang dikandung, barang yang dikandung. Anak seorang bayi yang dilahir oleh ibu, kita tak tahu masa depan dia, apa dia akan jadi. Boleh jadi dia akan jadi seorang ulama besar. Boleh jadi ni dia akan jadi mufti ni. Jadi mufti. Mungkin boleh jadi. Boleh jadi juga dia akan menjadi seorang penjenayah besar ni. Hamba Allah ni masa depan dia. Boleh jadi begitu. Ibu tak tahu, bapa dia tak tahu. Bapa tak tahu. Itu maknanya ma tahmilu min unsa, perkara barang yang dikandung oleh seorang ibu. Unsa itu maknanya ibu. Barang yang dikandung oleh seorang ibu tak tahu. Kita lihat dia pada waktu kecilnya sama saja, tetapi semakin besar semakin nampak dia punya potensi masa depan dia. Jadi seorang penyelayan, pemecah rumah, pencuri, perompak, mungkin wal-iyazubillah. Boleh jadi juga dia seorang yang paling baik sekali, dia jadi seorang besar, mungkin seorang Perdana Menteri pada masa depan ni, mungkin begitu. Tak ada siapa yang mengetahui illa bi'ilmihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala jua yang mengetahui. Berapa ramai budak-budak yang dilihat pada masa kecilnya biasa saja, tetapi setelah dia remaja kelihatan sedikit demi sedikit apa yang akan berlaku pada masa depannya. Akhirnya kita lihat bahawa dia menjadi seorang wakil rakyat, jadi seorang menteri, jadi seorang Perdana Menteri, begitulah seterusnya. Sama juga kita tidak dapat lihat, kita tidak mengetahui, tak ada siapa pun yang mengetahui seorang bayi itu terlalu pintar dan terlalu bodoh umpamanya.
juga tidak diketahui. Ini seharusnya menjadi akidah bagi seorang muslim dan yakin bahawa semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jua. Cerdik bodoh dia tak boleh dibuat, tak boleh ditentukan, tak boleh dipindah, tak boleh diubah dengan makan buah tamak kering, buah anggur, tak boleh. Ini benda-benda yang semula jadi. Boleh makan, tapi kita nak harap kat dia dapat satu A, satu habis semua A, dia sapu A semua sekali ni. Pasal kita banyak beli bagi buah anggur kat dia, anggur syifa. Saya rasa ini khurafat. Kita boleh nak beri makan, tapi dia tidak boleh nak letak satu perkara yang sangat penting di dalam pendidikan. Ini la wa ma tahmilu min unsa illa bi'ilmihi, kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala juga. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi, dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Persoalan mengandung dan kelahiran anak kandungan dan barang yang dibawa oleh bayi, ini satu pengajian yang cukup sulit, amat sulit sebenarnya, sangat halus ada pada seorang bayi. Dia tak cukup dengan sebuah kitab sebenarnya untuk kita baca, tak cukup dengan 1 bulan untuk kita baca mengenainya. Dia banyak perkara. Malah dalam kepala manusia ini berjuta-juta dia punya saraf, punya ketentuan yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam otak dan kepala seorang manusia. Setakat itu kita katakan, summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi'ilmihi, dan tidak mengetahui seorang manusia, seorang perempuan dan tidak juga seseorang melahirkan anak kandungannya melainkan dengan keadaan yang diketahui Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui sebelum terjadinya sesuatu yang sedang berlaku dan yang akan berlaku, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pasangan itu berkahwin, dia tak tahu apa yang akan berlaku dan tak pun berhimpun lagi, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang akan terjadi kepada keturunan si fulan dan si fulan. Setakat itu saja yang boleh kita sebutnya, kerana itu bukannya lebih panjang. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab, dan tidak pula diberikan kepada seseorang umur panjang, wala yunqasu min umrihi, dan tidak pula dikurangkan umurnya melainkan dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Umur panjang, umur pendek. Umur pendek amat ditakuti oleh manusia yang hidup. Umur pendek, ataupun lebih senang kita sebutnya mati. Mati satu perkara yang sangat ditakuti oleh manusia. Ini menunjukkan bahawa mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau mati itu, mati hidup dan mati ini boleh ditentukan oleh lain daripada Allah, oleh manusia, oleh bomo, oleh sesiapa, maka sudah tentu manusia tak takut pergi jumpa dengan bomo tu, panjanglah umur dia. Tapi tidak begitu. Bila tidak begitu, maknanya manusia tidak perlu takut pada mati. Dia takut pun sama, dia tak takut pun sama saja. Kalau umurnya 70, tetap 70, sama ada dia apa saja dia lakukan, apa saja bidang kerja yang dilakukan olehnya, dia tidak boleh diubah oleh mana-mana kuasa pada tarikh mati dan tempoh hidup seseorang. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin, dan tidak diberi umur kepada seorang yang berumur. Orang yang berumur ni biasanya kita katanya umur biasa ni 70 lah sekarang ni. Dia jangka hayat kita pun akhir-akhir ni dah panjang sikit. Tapi 70 tu tak sampai lah, saya rasanya tak sampai 70. Apalah 70 kalau 80 ini dianggap orang yang umurnya panjang. Apakah satu keistimewaan orang umur panjang ni? Itu sebenarnya duduk.
Ulama kita menjawab, kalau umur panjang itu satu keistimewaan secara Nabi kita lebih panjang umur dia. Sebab Nabi ini dipilih, diberi kepadanya apa yang terpilih kepada yang baik-baik, dipilih untuk diberi kepada Nabi SAW. Jika umur yang 63 tahun ni kita anggap panjanglah umur Nabi. Kalau kita anggap 63 tahun itu pendek, maka pendeklah umur Nabi. Kalau kita menganggap umur satu keistimewaan, maka Nabi yang 63 tahun istimewa dengan umur 63 tahun itu. Yang dikira pentingnya bukan panjangnya umur, tapi apakah khidmat yang dilakukan semasa hidup seseorang. Kadang-kadang orang tak seberapa umurnya, 42 tahun, 43 tahun, tapi sumbangan yang diberi kepada dunia ini cukup besar, terutama sekali umat Islam. Kita sebut saja Imam Nawawi rahmatullahi alaih, pengarang kitab Riyadhus Salihin dan lain-lain lagi. Banyak lagi kitabnya, kitab hadisnya, kitab fiqhnya, kitab Asma'ur Rijal, sejarahnya ditulis oleh Imam Nawawi. Berapa umurnya? Berapa umur Imam Nawawi sehingga ratusan kitab ditinggalkan? Bukan hanya satu kitab, satu judul, satu jilid. Tidak. Satu kitab berpuluh-puluh jilid, 27 jilid besar. Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, Syarah Muhazzab. Demikian juga dengan kitab Syarah Muslim. Umurnya 40 tahun. 40 tahun dia meninggal dunia. Tetapi sumbangannya, di mana saja ada umat Islam, nescaya orang membaca sebuah kitab namanya Kitab Hadis 40, juga karangannya. Daripada yang paling kecil sekali hinggalah pada yang besar-besar. Imam Nawawi rahmatullah alaih. Dia meninggal dunia dalam keadaan puluh-puluh buah kitabnya yang belum siap, yang masih terbengkalai, belum dapat disiapkan sampai pada hari ini. Yang telah siap itu sampai kepada setengah orang. Demikian juga Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih, juga 40 tahun lebih kurang macam tu usianya, atau 40 itu 45 tahun. Lahir di Usyut, Mesir, yang sekarang ini tempat yang juga termasuk dalam tempat yang bergolak, dan ramai orang mati, ramai orang meninggal syahid. Kitabnya berapa? Ribu judul, bukan ratus-ratus. Orang sekarang ni dapat dua tesis, dia buat cantik sikit buku dia, profesor. Tak lama profesor kanan, sikit lama pula dia naik profesor, tak boleh naik lagi. Tak ada tangga, tak ada tempat nak duduk. Ada berapa kitab yang ditulis olehnya? Dua. Hanya ada lagi lah artikel antarabangsa. Kita pun tak tahu artikel antarabangsa tu pula nilainya macam mana. Tapi berapa helai, nak sebutnya sumbangan menentukan keberkatan usia. Ada orangnya ribu, seperti mana Imam As-Suyuti, Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Kalau orang baca namanya tafsir Jalalain itu maknanya dua jalan. Jalalain ni dua jalan. Sebuah kitab kongsi dengan orang pun ada. Dua jalan, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin satu laginya Al-Mahalli namanya. Baik. Yu'ammaru min mu'ammarin, tak ada orang yang diberi usia begitu panjang dan tidak boleh dikurang umurnya, mereka telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berada pada kedudukan ini memahami akidah bahawa usia panjang, usia pendek adalah ketentuan ilahi Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Dia tidak fikir tentang usia dia. Dia tidak fikir berapa, tapi dia akan fikir apakah khidmat yang boleh diberinya, apakah bekalan untuk akhiratnya, khidmat yang diberi kepada masyarakat dan negaranya. Itu yang dipikir oleh mereka. Inilah jalan yang benar sebenarnya, jalan yang betul dalam menentukan bagaimana hidup ini diatur, program yang harus diatur di dalam hidup ini. Mungkin orang ini jika dia mati dalam keadaan yang tertentu, dia tidak akan persalahkan kepada sesiapa. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir yang berlaku, dan dia tidak merasakan satu kerisauan apa-apa kepadanya kerana takdir Allah Subhanahu wa taala begitu. Wala yunqasu min umrihi illa fi kitab
inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah saja kepada Allah. Benda ini tidak payah bagi Allah. Akidah kita mestinya begitu, faham begitu, supaya hidup yang kita jalani ini kita hidup dengan lancar, dengan baik, dan tidak ada merasakan di sana tak ada perkara yang kita anggap tak kena dalam penentuan ilahi. Semuanya kena dan baik-baik berlaku. Jadi ayat ini menyatakan hikmah di sebalik penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala jadikan begitu. Tujuannya ialah supaya manusia benar-benar menggunakan bumi ini sebagai tempat untuk dia berkhidmat dan menumpahkan baktinya sama ada kepada dirinya sendiri, kepada masyarakat dan kepada seluruh manusia.